Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Ogos 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Panel 5 hakim hari ini sebulat suara menolak permohonan pasukan pembelaan Najib Razak untuk menangguhkan pendengaran permohonan utama kes SRC International. Pengerusi panel Tengku Maimun Tuan Mat berkata, pasukan pembelaan Najib maklum mengenai tarikh pendengaran dan sepatutnya telah membuat segala persiapan. Tengku Maimun dalam keputusannya berkata, peguam baru yang dilantik bekas Perdana Menteri itu tidak boleh meminta penangguhan atas alasan tidak bersedia. Beliau bagaimanapun membenarkan pendengaran permohonan itu ditangguh ke hari Khamis minggu ini. Terdahulu Peguam Najib Hisham Teh Poktik memohon penangguhan di antara 3 hingga 4 bulan. Jelasnya dia dilantik sebagai Peguam Bela Najib pada 21 Julai lalu dan kes ini membabitkan dokumen dan keterangan saksi yang ramai. Permohonan ini dibuat selepas panel hakim menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru dalam kes rasuah SRC. Semalam Hisham berhujah bahawa keterangan tambahan itu mengandungi bukti yang menunjukkan konflik kepentingan dan berat sebelah membabitkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tengku Maimun hari ini memutuskan bukti tersebut tidak relevan dan pihak pembelaan gagal menunjukkan Nazlan mempunyai konflik kepentingan dalam penubuhan SRC. Baik, sementara itu Najib tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut dan kecewanya dengan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini. Dalam sidang medianya, Najib percaya bukti baru tersebut mampu menunjukkan dengan jelas kaitan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dengan SRC dan 1MDB. I am shocked and bitterly disappointed with the decision of the judges not to allow me to adduce additional evidence. I believe the additional evidence will clearly indicate that Justice Nazlan was heavily conflicted. He was very much aware of the 1MDB and SRC transactions and therefore had deep personal knowledge of these two entities. Bagaimanapun Najib berharap pasukan pembelaannya akan dapat mengajukan fakta tersebut dalam rayuan utama kes SRC International pada Khamis ini. Dalam pada itu, Peguam Utama Najib, Hisham Teh Poktik, turut tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya berhubung keputusan mahkamah hari ini. I'm lost for words because I'm shocked. Even the request for adjournment is not considered. We put up strong grounds. I thought the court would be sympathetic and exercise its discretion, which we feel that there are basis for them to exercise that discretion in our favor. But unfortunately, this was not so. So we go back, we will look again at the course of action we will take and come back on Thursday morning. Bekas Pegawai Kanan Berstad Naval Shipyard BNS, Ahmad Ramli Muhammad Noor, didakwa dengan pertuduhan pecah amanah jenayah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ahmad Ramli yang juga bekas Panglima TLDM merupakan bekas pengarah urusan dan naib pengerusi eksekutif BNS. Dia didakwa dengan 3 pertuduhan pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan, didakwa melibatkan 21.08 juta ringgit. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan denda. Ahmad Ramli, 78 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan. Mahkamah kemudian menetapkan ikat jamin sebanyak RM500,000 dan 24 November sebagai sebutan semula kes. Awal bulan ini, laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara mendedahkan lebihan kos berjumlah RM1.4 bilion dalam kontrak RM9 bilion bagi projek kapal tempur pesisir LCS dengan RM6 bilion dibayar kepada BNS pada 2020. Walaupun kerajaan telah membayar jumlah yang besar, tiada satu pun kapal telah disiapkan
selepas 8 tahun projek ini dimulakan pada 2014. Susulan itu, SPRM pada 11 Ogos mengesahkan mereka telah menyelesaikan beberapa siasatan terhadap individu tertentu yang dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dalam projek LCS. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. PAS secara terbuka dilihat memulakan langkah untuk menawan Pahang selepas parti itu berjaya menguasai 3 negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Gerakan tersebut dizahirkan melalui pemuda PAS yang melihat potensi untuk parti itu menguasai negeri-negeri di Pantai Timur. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari berkata, partinya berpotensi menawan Pahang jika penyokong-penyokong Pakatan Harapan membuat pertimbangan semula dan memberi sokongan kepada PAS. Dalam usaha menawan Pahang, dia menyeru supaya penyokong-penyokong PH berfikir sejenak untuk melihat betapa pentingnya mengubah kepimpinan negeri terbabit. Pada PRU ke-14 yang lalu, PAS memenangi 8 kerusi DUN, PH 9, manakala BN memenangi 25 kerusi. Dalam keadaan begitu, kata ahli Parlimen Pasir Mas berkenaan, adalah sangat rugi undi PH dibazirkan untuk memenangkan BN. Katanya kekuatan jentera PAS di negeri itu juga kian bertambah selepas parti itu mengadakan himpunan di Kuantan pada penghujung Julai lalu. Kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu dijangka akan mendapat reaksi balas daripada UMNO dan BN disebalik hubungan baik yang pernah terjalin di antara kedua-dua parti sebelum ini. Baik, sejurus selepas pemuda PAS mengajak penyokong PH menjatuhkan kerajaan pimpinan UMNO di Pahang, Ashraf Wajidi Dusuki tampil memberi reaksi segera. Ketua Pemuda UMNO itu berkata, melihat kepada tindakan pemuda PAS tersebut, tidak mustahil parti berkenaan kembali menyertai gabungan pembangkang. Katanya sekiranya PAS boleh meninggalkan UMNO dalam muafakat nasional untuk bersama dengan Bersatu bagi membentuk Perikatan Nasional, tidak mustahil PAS boleh bersama dengan pasangan baru. Kata Ashraf Wajdi, kenyataan Ahmad Fadli itu juga mengundang persoalan mengenai kejujuran PAS ketika ini. Soalnya, adakah kenyataan Fadli yang mahu menjatuhkan kerajaan UMNO di Pahang bermaksud kenyataan Mursyidul Ampas Hashim Jassin kemarin mengenai muafakat nasional hanya sandiwara semata-mata? Semalam Hashim berkata, UMNO dan PAS perlu mencari jalan untuk menyelamatkan muafakat nasional yang dimeterai pada 2019 bagi berdepan PRU ke-15. Dalam pada itu, Ashraf menjelaskan dalam nada sinis apa yang berlaku ketika ini adalah seni politik yang membawa kepada pelbagai kemungkinan. Berita seterusnya. Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan membidas rakan sejawatannya dari Bersatu, Wan Saiful Wan Jan, yang mendakwa Perdana Menteri masih berhutang pertemuan rasmi dengan Perikatan Nasional. Syahril berkata pertemuan tersebut telah pun berlangsung pada 4 Ogos apabila Ismail Sabri Yaakob dan kepimpinan PN bertukar-tukar pandangan. Menulis di Facebooknya, Syahril turut menyifatkan kenyataan Wan Saiful semalam yang mengatakan Ismail berbohong mengenai pertemuan itu sebagai biadab. Syahril berpandangan Bersatu tidak akan berpuas hati dengan sebarang pertemuan dengan Ismail, melainkan beliau bersetuju dengan pelantikan kabinet yang dituntut parti itu. Dia turut mempersoalkan adakah parti itu ingin dibelai dan dimanjakan apabila meletakkan pelbagai syarat berhubung pertemuan itu. Semalam Wan Saiful menuduh Ismail Sabri takut untuk bertemu delegasi PN dan mendakwa mesyuarat sewaktu makan tengah hari di Parlimen pada 4 Ogos lalu bukan satu pertemuan rasmi. Secara berasingan, Naib Presiden PAS, Ahmad Samsuri Mokhtar semalam berkata, PN sedang berusaha untuk mendapatkan satu lagi temu janji dengan Perdana Menteri susulan mesyuarat pada 4 Ogos lalu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syahah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.